Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, apa khabar hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyakkan kalimah alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kalimah yang kita ucapkan ringkas dan mudah ini, Allah tambahkan lagi pelbagai nikmatnya kepada kita. Dan nikmat yang teragung, nikmat yang paling besar, itulah nikmat kita menyedari akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak boleh digantikan dengan nikmat harta, pangkat, darjat dan kedudukan. Itulah nikmat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana apa nikmat ini nikmat yang paling agung? Kerana tatkala kita bicara tentang harta, dia beriman ataupun tidak beriman, Allah izinkan untuk mereka memiliki harta. Sama ada mereka ini beriman atau tidak beriman, Allah izinkan mereka memiliki rezeki di atas dunia. Tetapi tidak begitu dalam bab iman. Kerana orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah SWT sahaja yang akan diberikan keimanan dan kefahaman dalam urusan agama. Idza ahabballahu 'abdan khairan. Apabila Allah sayang dengan satu orang hamba, Allah cinta dengan satu orang hamba, ista'malahu. Allah akan izinkan dia untuk beramal. Beramal sebagaimana? Beramal sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukurlah Allah pilih kita tuan-tuan ibu ayah sekalian. Kerana Allah sudi lagi jentik hati kita, gerakkan kaki kita untuk salat berjemaah sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Allah Ta'ala tak pilih kita lagi. Waktu itu, itulah ujian paling besar bila Allah tidak berikan kita hidayah lagi. Allahu Akbar. Ketika Nabi Musa pernah mengadu kepada Allah. Nabi Musa mengadu begitu panjangnya usaha dakwah yang dilakukan untuk umat Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa lihat berbagai ujian yang dilalui, berapa ramai orang yang benci, yang mengkhianati Nabi Musa ngadu dengan Allah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah khabarkan balik kisah Nabi Musa. Allah beritahu pada umat Rasulullah, kepada Nabi SAW sendiri, wahai Muhammad, Nabi Musa pernah mengadu pada aku. Dia pernah mengadu kepada aku tentang umat mereka. Tentang umatnya Nabi Musa yang keras hatinya, yang tidak mahu menerima petunjuk dan hidayah. Dan dia pernah mengadu kepada aku, lalu dia berkata, wahai Allah, aku dah cuba pujuk, dah cakap dengan umat aku. Tetapi wahai Allah, sesungguhnya umat aku ni keras, wahai Allah. Sehingga aku sendiri sebut depan mereka, inni Rasulullah ilaikum, aku Rasul mereka. Aku Rasul mereka. Tapi mereka berpaling daripada aku, wahai Allah. Mereka tak nak terima seruan aku, wahai Allah. Apa Allah sebut hadirin hadirat? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wahai Musa, jangan merayu, jangan merintih. Wahai Musa, jangan bersedih. Engkau dah ajak umatmu, engkau dah suruh umatmu, engkau dah bawa umatmu kepada kebenaran, tapi umatmu tak mahu. Wahai Musa, jangan sedih. Sesungguhnya bukan engkau yang membuatkan mereka berpaling, bukan diri mereka yang buatkan mereka terpaling, tetapi aku yang tak nak pilih mereka untuk terima hidayahmu. Allahu Akbar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum.
Aku yang palingkan hati mereka sehingga mereka tak nampak akan kebenaran aku. Allah Akbar. Jangan sampai perkara ini berlaku pada kita. Tatkala kita dengar azan dan iqamah, hati kita masih lagi tidak tergerak untuk salat di masjid dan di surau. Na'udzubillahi min zalim. Itu adalah hukuman yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendengar akan kebaikan, kita tak nak terima kebaikan. Fazakir innama anta muzakkir. Tapi Allah pujuk Nabi, sampaikan sahaja wahai Muhammad, jangan bersedih, jangan berduka cita, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang penyampai. Engkau tidak mampu beri hidayah, engkau hanya mampu menyampaikan. Yang beri hidayah itu adalah Allah Subhanahu taala. Apa maksud ayat ini, hadirin hadirat? Nak beritahu, sungguh-sungguhlah kita bersyukur pada Allah kerana Allah beri kita hidayah. Kita kadang-kadang selalu sebut Alhamdulillah bila Allah tambah harta saja, bila Allah tambahkan kedudukan saja, bila Allah tambah nikmat zahir yang nampak di mata saja, barulah kita ucap Alhamdulillah. Tapi setiap hari yang Allah pilih kita solat berjemaah, yang Allah pilih kita untuk hadir majlis kuliah, kita lupa untuk ucap Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Mudah-mudahan dengan kalimah ini zadatuhum imana, Allah tambahkan lagi keimanan kita. Amin ya Allah. Hadirin Allah sekalian, tidak lewat untuk saya ucapkan salam Aidil Fitri minal aidil wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum, Allah terima semua ibadah yang telah kita lakukan dalam Ramadan yang lepas. Amin ya Allah. Antara tanda satu orang itu amalan dia diterima oleh Allah. Antara tanda amalan itu diterima oleh Allah, kalau kita nak tunggu ke akhirat, panjang sangat. Kalau kita nak tunggu dekat syurga, macam jauh lagi nampaknya. Tapi rupa-rupanya tanda penerimaan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala jelas dizahirkan di atas muka bumi lagi. Bila Allah sayang dengan satu orang hamba, bila Allah redha dengan ibadah satu orang hamba, Allah akan buatkan satu perkara yang tak mampu dibuat oleh orang biasa. Apa dia? Kalau tanda orang itu amalannya diterima dalam Ramadan yang lepas, nak cek diri saya, diri kita, Allah terima atau tidak ibadah kita yang lepas, salat kita, tarawih kita, salat malam kita, sahur kita, istighfar kita, puasa kita. Nak tahu Allah terima atau tidak, satu je kuncinya. Kuncinya, selepas Ramadan kita mampu buat ibadah dalam bulan Ramadan. Itu je kunci. Dalam bulan Ramadan kita mampu bersedekah. Sikit atau banyak itu bukan gambarannya. Sikit atau banyak bukan itu perhitungannya. Tapi dalam Ramadan kita mampu sedekah walaupun 10 sen sehari, walaupun RM1 sehari. Tapi kita sedekah lillahi ta'ala kerana Allah, kerana syurga Allah, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah. Kesan ibadah sedekah itu di luar Ramadan kita akan terus istiqamah sedekah. Allah. Kalau benar kita istighfar dalam Ramadan itu Allah terima. Dalam Ramadan itu Allah redha istighfar kita. Di luar Ramadan kita akan terus lunak lazat nikmat dengan istighfar. Itu saja kunci dia. Sebab itu hadirin Allah sekalian, kita sebutkan kunci-kunci ini bukan untuk menilai orang, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah sebut apa? Al-ilmun nafi' yazidu bi'uyubin nafsik. Kalau benar kita belajar ilmu itu bermanfaat, kita ambil ilmu dari guru itu benar bermanfaat, ilmu itu makbul, mabrur di sisi Allah, akan semakin nampak akan keburukan, kelemahan pada diri kita sendiri. Jadi bila kita belajar ilmu, kita duduk dalam mana-mana kuliah, tuan-tuan haji, puan-puan haji, ibu ayah sekalian, tujuannya untuk kita sama-sama memperbaiki, memperbaharui, menambahkan lagi akan kekurangan yang ada pada diri kita sebelum ini. Amin. InsyaAllah. Kita sentiasa berusaha, kerana itu sifat orang beriman. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya siapa tu orang beriman? Allah sebut siapa orang tu beriman? Orang yang beriman itu siapa? Yang ini orang-orang yang sentiasa berusaha untuk menghijrahkan diri mereka.
Inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in, sehingga kan mereka dipanggil sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka ada sebaik-baik umat yang diutus untuk menjadi contoh tauladan kepada seluruh umat Allah. Hadirin Allah sekalian, sebab itu malam ini insya-Allah kita akan bincang, kita akan bahaskan, kita akan syarahkan satu tajuk, bagaimana indahnya keyakinan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kita nak kupas keyakinan para sahabat. Kita selalu sebut para sahabat ini orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, orang yang paling akrab dengan Nabi SAW, orang yang paling memahami Nabi SAW, orang yang paling mencintai Nabi SAW. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah sebut mereka. Allah sebut, Allah redha, Allah terima mereka. Sebab apa? Malam ni kita nak lihat bagaimana keyakinan para sahabat ketika mereka menerima Islam dan iman daripada Nabi SAW. Sebab Nabi pernah sebut, hadirin mati Allah, tidak ada contoh tauladan yang terbaik untuk kita ikut melainkan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Tak ada lagi. Tuan-tuan carilah tokoh mana hebat sekalipun, tak akan mampu menandingi hebatnya para sahabat. Kita nak faham tujuannya apa? Sebab mereka faham hakikat keimanan dengan Nabi SAW. Kita nak lalui bagaimana mereka lalui takkan sama. Kita nak hayati apa yang mereka hayati takkan sama. Sebab mereka hidup sezaman dengan Nabi SAW. Mungkin kita berkata, bolehlah mereka hebat iman mereka Ustaz. Sebab mereka hidup dengan Nabi, mereka duduk dengan Nabi, mereka nampak Nabi, makan minum dengan Nabi, berjuang berjihad dengan Nabi. Bolehlah Ustaz. Tidak tuan-tuan. Kalau kita lah berada di zaman Nabi, boleh jadi kita bukan para sahabat. Boleh jadi kita adalah sahabat kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu-kuncunya. Boleh jadi kita adalah sahabat kepada Abdullah Ubay bin Salul, pemimpin orang munafikin di Madinah. Sebab apa? Tatkala datang mukjizat demi mukjizat daripada Allah, datang peringatan daripada Allah, tak mudah untuk kita yakini, betul? Tetapi para sahabat dalam keadaan ujian yang begitu besar, yang menguji antara yakin ataupun tidak, mereka pilih untuk sami'na wa ta'na. Allah redha mereka. Tapi bukan sebarang-sebarang manusia yang Allah nak pilih. Sebab Allah sebut dalam urusan agama, Allah tak suka-suka pilih. Dalam urusan agama, Allah tak suka-suka pilih. Allah sangat detail dan Allah sangat memilih untuk urusan agama. Allahu Akbar. Bukanlah bermaksud bila kita sebut Allah memilih dalam urusan agama, sehingga kan bila kita dipilih dalam urusan agama, kita boleh jadi sombong. Tak. Bukan bermaksud begitu. Bukan bermaksud bila kita dah solat, oh kita pun kata Allah pilih saya. Tak. Bukan begitu. Tapi nak cari di mana kunci sayangnya Allah pada kita. Sayyidina Nabi SAW kata apa dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, innallaha azza wa jalla yu'tid dunya ma yuhibbu wa la yuhibbu. Dalam urusan dunia Allah tak memilih. Allah tak selected. Allah pilih siapa saja. Allah Ta'ala izinkan semua orang. Man yuhibbu wa la yuhibbu. Dia sayang ke dia tak sayang ke, kalau orang tu minta dunia dia bagi. Itu Allah. Man kana yuridu harsad dunya. Barang siapa yang minta dunia, Allah bagi. Nu'tihi minha, aku bagi. Ajalnahu, aku segerakan bagi. Dalam urusan dunia, ya. Sebab itu dalam urusan dunia kita jangan cemburu dengan orang kafir, jangan cemburu dengan orang fasik, jangan cemburu dengan orang-orang ingkar pada Allah. Hebatnya dia tak salat masjid tapi rumah dia besar. Jangan cemburu. Sebab dalam urusan dunia Allah tak memilih. Tapi wala yutiddina illa liman ahabballah. Tapi dalam urusan agama, Allah pilih siapa yang dia sayang saja. Tuan-tuan, ramai-ramai orang, kita yang Allah pilih duduk kuliah, itu ada sedikit tanda Allah sayang. Bukan untuk ujuk, bukan untuk riak, tapi untuk kita memperbanyakkan kalimah Alhamdulillah, syukur Allah. Tak ramai ni nak syukur ni dalam bab agama ni. Kita anggap macam dalam bab agama, alah siapa pun boleh pergi masjid. Tak tuan-tuan, tak. Alah siapa pun boleh duduk kuliah. Kuliah merata lah. Tuan-tuan, dalam handphone kita ada kuliah banyak, betul? Tapi berapa ramai yang nak tengok kuliah dalam handphone? Tak ramai, betul?
Tapi berapa ramai nak tengok joget-joget dalam TikTok, tak payah suruh, mereka seronok nak tengok, betul? Sebab dalam urusan agama Allah pilih. Bahkan dalam masa yang senggang, masa yang lepang, berapa ramai kita yang nak mengucapkan astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tak ramai. Sebab apa? Idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bihi. Sebab orang yang Allah sayang saja, yang Allah cinta saja, Allah nak berikan kebaikan saja, Allah akan gerakkan hatinya, lisannya, akalnya untuk ingat Allah. Sebab tu syukur pada Allah. Dan mudah-mudahan kita doa pada Allah, kita tak nak jadi manusia yang pentingkan diri sendiri. Kita nak dalam sujud terakhir kita, doalah, ya Allah, andai engkau dah beri kami hidayah, tolong berikan pada sahabat-sahabat kami juga hidayah tu, ya Allah. Andai kau dah berikan kami hidayah, berikan seluruh ahli keluarga kami yang belum dapat petunjuk nak pergi Masjid Surau ini, ya Allah, supaya mereka pun datang Masjid Surau, ya Allah. Sebab apa? Allah sebut dalam surah Ali Imran, apa dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kalian hebat? Kenapa kalian menjadi umat yang paling mulia? Kenapa kalian menjadi golongan umat yang boleh selamatkan umat Nabi-Nabi terdahulu? Sebab kalian ada kerja, kalian ada tugas. Kita ada tugas. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang. Tapi nak ajak tak mampu, ustaz, saya tak mampu bagi kuliah, tak mampu ceramah, tak mampu buat dakwah. Tuan-tuan, dakwah daripada kalimah da'a. Da'a tu apa? Doa. Paling tidak doa. Tapi berapa banyak kita dah doakan sungguh-sungguh untuk jiran kita? Berapa banyak kita dah doakan sungguh-sungguh untuk karya kita? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin Allah sekalian, kita bicarakan tentang kagumnya kita dengan yakin para sahabat. Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, saya kongsikan di masjid ini supaya kita faham kenapa sahabat ni hebat. Sehingga Nabi sebut apa? Naja awwalu hadhil ummah. Kejayaan di kalangan umat terawal di umat aku. Siapa umat terawal di kalangan umat Nabi SAW? 3 golongan. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Para sahabat, para tabi'in, para tabi' wa tabi'in. Kalau kita hitung dalam kiraan sirah, lebih kurang hingga hujung 300 hijrah. Daripada Nabi diangkat menjadi Rasul sampai hujung 300 hijrah, tu dipanggil 3 kurun keemasan yang Nabi doakan. Kenapa mereka hebat? Sehingga Nabi sebut naja awwalu hadhil ummah. Kenapa mereka hebat? Nabi sebut kunci mereka bil yakin waz zuhud. Sebab mereka memiliki sifat yakin kepada Allah. Dan mereka jauh daripada mencintai dunia. Subhanallah. Yakin macam mana, tuan-tuan? Sebelum kita cerita tentang sahabat, kita pergi jauh sedikit. Mungkin saya tak sempat berkongsi sebelum ini di masjid ini. Saya kena kongsikan juga. Kisah ini dirakam dalam kitab Al-Yaqin, karangan Imam Abu Ad-Dunya rahimallahu ta'ala. Satu ulama tabi'in yang mengarang kitab tentang Al-Yaqin. Tentang hadis-hadis dan asar para sahabat tentang apa tu yakin. Apa tu yang Allah maksudkan dalam Al-Quran tentang yakin. Bila Allah sebut dalam surah Al-Hijr, bila Allah sebut dalam surah Al-Hakumut Takasur, Allah ada sebut perkataan yakin kan? Apa yang kita maksud dengan yakin? Bila Allah sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhan yang menciptakanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Yakin yang kita faham dalam konteks orang Melayu kita, apa tu yakin? Percaya. Apa tu yakin? Belief. Apa tu yakin? Dengan penuh keyakinan saya mempercayai sesuatu, betul? Tapi dalam Quran bukan itu maksud yakin. Bila Nabi sebut naja awwalu hadhil ummah bil yakin, apa maksud Nabi? Rupa-rupanya kita salah faham makna yakin dalam Quran. Makna yakin yang kita faham itu dalam konteks yang terlalu umum. Tapi bila dalam Quran sebut yakin, bila Allah sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin, apa yakin lagi? Yakin tu apa? Bila Allah sebut yakin tu sekali lagi, apa maksud yakin? Baik, Imam Waqi', guru Imam Syafi'i sebut apa? Ma ma'anil yakin. Apa tu yakin?
Yakin itulah maknanya kematian. Bila tuan-tuan lepas ni baca Quran, ada jumpa perkataan yakin dalam Quran, Allah nak bagi tahu tentang mati. Para sahabat dia dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dalam diri mereka matlamat hidup mereka satu je, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 46. Apa mereka? Sedar dengan yakin bahawa mereka akan balik bertemu Allah. Sebab mereka tahu mereka akan mati, tak sempat mereka nak sombong dengan manusia. Mereka tahu mereka akan mati, tak sempat mereka nak rasa hebat di hadapan manusia. Mereka tahu mereka akan mati, tak sempat mereka nak buat maksiat kepada Allah. Sebab mereka tahu anytime, bila-bila masa Allah boleh panggil. Tidak lewat dan tidak cepat sesaat. Bila Allah sebut, Allah panggil, itulah masa yang kita tak ada lagi untuk bertolak tawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin. Bila Allah sebut dalam surah Al-Hijr, beribadahlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu sehingga datang kepada kamu yakin. Apa maksud Allah? Buat je baik. Buat je semua ibadah. Buat segala ketaatan sehingga datang kepada kamu kematian. Jangan tangguh. Jangan berandai-andai esok hidup lagi. Jangan berangan-angan andai 10 tahun hidup lagi. Tapi sentiasalah andaikan aksiru zikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Perbanyakkan satu ingatan kamu yang boleh memutuskan kelazatan dunia kamu. Yang ini kematian. Subhanallah. Hadirin Allah sekalian, ada sebuah kisah yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Abdunya rahimallahu taala tentang kalimah yakin. Kita tahu bahawa Nabi Isa dan Rasulullah memiliki sifat yang hampir sama. Berbanding dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Isa paling mirip dengan Rasulullah SAW. Sebab itu ketika Nabi Isa dipuji, Nabi Isa diangkat oleh sahabat-sahabatnya. Nabi Isa juga ada sahabat. Kalau Rasulullah ada sahabat Khulafa ar-Rashidin, Nabi SAW ada sahabat-sahabat Mi'at arba'un alfin, 144,000 sahabat. Nabi Isa pun ada sahabat. Sahabat yang paling karib, yang paling rapat dengan Nabi Isa dipanggil sebagai Hawariyun. Qalal Hawariyun nahnu ansarullah. Dalam surah Saf Allah sebut. Hawariyun ada 12 orang. Kalau tuan-tuan dengar orang-orang Kristian hari ini sebut nama Joseph, sebut nama Matthew, sebut nama-nama seperti Barnabas. Ini semua nama-nama adalah nama-nama daripada nama sahabat Nabi Isa AS. Ketika Hawariyun puji Nabi Isa ni memang lemah lembut. Tak pernah marah, tak pernah berdendam, suka maafkan orang. Hawariyun selalu puji, hebatnya Nabi Allah kami, hebatnya Nabi Allah kami. Ketika dipuji-puji, diangkat kemuliaan Nabi Isa, Nabi Isa sebut, sebagaimana Allah rakam dalam surah Saf, apa dia? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika dipuji-puji Nabi Isa, Nabi Isa kata apa? Jangan puji aku berlebihan. Jangan angkat aku berlebihan. Akan datang selepas aku satu orang Nabi yang jauh lagi mulia, yang jauh lebih baik, yang jauh lagi patut diangkat. Siapa dia? Min ba'dismuhu Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Nabi Isa tak pernah jumpa Rasulullah dah sebut nama Ahmad. Nabi Isa tak pernah jumpa sosok tubuh Rasulullah dah sebut nama Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya Rasulullah. Ketika Nabi Isa satu hari dalam perjalanan, Nabi Isa sampai di sebuah laut, di tepi laut, di tepi pantai. Nabi Isa, cara tarbiyahnya, uslub dakwah dan tarbiyahnya sangat indah. Satu hari ketika Nabi Isa AS jalan, nampak sebatang pokok yang besar.
Tiba-tiba dalam perjalanan musafir yang panjang, Nabi Isa bersama dengan 12 orang anak murid sahabat-sahabatnya ini. Anak-anak murid dia kata, wahai Nabi Allah Isa, kami dah penat, boleh tak berhenti berehat? Lalu Nabi Isa kata, silakan kita cari tempat berehat. Sampai suatu sebatang pokok yang besar, ni zaman Bani Israel tuan-tuan. Ketika itu Hawariyun berkata, wahai Nabi Allah Isa, ada pokok besar, kita berehat di bawah ini. Lalu ketika sampai di bawah pokok itu, 12 Hawariyun ini, 12 anak murid ini berkata, wahai Nabi Allah Isa, kita teruskan jalan, jangan berhenti kat pokok ni. Dekat bawah pokok ni ada bangkai binatang. Busuk, jijik, berbau. Nak tunjukkan akhlak Nabi Isa. Nabi Isa kata, wahai Hawariyun, di mana bangkai itu? Ada di bawah pokok tu, wahai Nabi Allah Isa. Lalu ketika Nabi Isa sampai di pokok itu, Nabi Isa kata, wallahi, sungguh indah, bersih dan putih giginya bangkai haiwan ini. Subhanallah. Tuan-tuan, nampak ringkas. Di sini mencerminkan akhlak manusia. Ketika kita lihat keburukan satu manusia, kita lihat buruknya ke atau baiknya. Subhanallah. Ini balaghah tuan-tuan. Ilmu kita berfikir. Di saat kita tengok bangkai, normal bagi satu orang manusia, kita akan kata bangkai itu busuk, berbau, jijik, kotor. Tapi lihat apa Nabi Isa aja, begitu indahnya akhlak, begitu indahnya hati dia. Ya Allah, kita tak mampu tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, kalau kita ada sahabat, 100 kebaikan dia buat dengan kita, satu je buruk dia buat dengan kita, hilang 100 kebaikan yang pernah dia buat dengan kita. Betul tak? Allah. Kita pilih untuk jadi mata lalat ataupun mata lebah. Kita pilih untuk lihat orang tu kebaikannya atau keburukannya. Subhanallah. Apa Nabi Isa kata? Sungguh cantik, bersih dan putih gigi bangkai ini. Orang lain melihat bangkai itu sebagai satu benda yang kotor, yang busuk. Tapi Nabi Isa lihat benda yang bersih, yang masih ada, yang Allah ciptakan. Subhanallah. Hari ini kita kurang bersyukur dengan nikmat Allah, sebab kita lihat kekurangan yang kita miliki lebih daripada kita melihat nikmat yang telah Allah beri. Kita selalu kata, orang tu bolehlah dia berjaya, orang tu bolehlah jadi hebat, orang tu bolehlah berharta, berpangkat. Kita lupa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Formula Rasulullah untuk buat kita syukur, sentiasalah lihat orang yang lebih diuji berbanding diri kamu. Ketika itu kamu akan lebih bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Qalilan ma tashkurun. Allah, terlalu sedikit hamba yang bersyukur. Ketika perjalanan Nabi Isa dengan Hawariyun 12 orang ini sampai tepi pantai, Nabi Isa nak uji tarbiyah ni tentang yakin, tentang iman. Yakin tak aku ni Nabi Allah? Yakin tak apa yang aku bawakan dalam kitab Injil Allah? Yakin tak apa kalimah-kalimah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada aku untuk kalian? Yakin tak? Sampai tepi pantai, Nabi Isa kata apa? Kalian tunggu di sini, lihatlah. Kalian tunggu di tepi pantai, lihatlah. Apa yang Nabi Isa buat tuan-tuan? Nabi Isa naik daripada pantai, daripada pasir pantai. Nabi Isa jalan sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Hawariyun terkejut, hadirin hadirat, bila lihat Nabi Isa sedikit pun tidak disentuh oleh air laut. Subhanallah. Maksudnya apa? Nabi Isa berjalan atas air. Subhanallah. Tuan-tuan balik jangan cuba jalan dekat masjid, dekat apa ni, lautnya, sungainya Batu Pahat, tenggelam tuan-tuan ramai-ramai. Kita belum sampai tahap yakin tuan-tuan. Kita belum ada kalimah tu lagi. Kita masih solat pada zahir lagi, kita belum solat pada batin lagi. Allah Akbar. Apa maksud saya? Kita masih takut kalau kita dalam masjid, tapi di luar masjid kita macam tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ke dalam masjid kita orang soleh, kamal dalam masjid kita orang alim, dalam masjid kita orang yang warak, di luar masjid Allah kita tak jaga pun tutur kata kita. Kita tak jaga pun panca indera kita. Kita tak jaga pun akhlak kita. Allahu akbar. Di mana yakin itu? Inilah Nabi Isa aja. Ketika Hawariyun dia melihat Nabi Isa atas laut, di dalam hadis ini mengatakan bahawa ketika kami lihat ombak meninggi, lalu Nabi Isa juga meninggi. Ketika ombak menurun, kami lihat juga Nabi Isa turun. Tapi sedikit pun air laut tidak terkena di jubah Nabi Isa AS. Allahu Akbar. Lalu salah seorang berkata, wahai Nabi Allah Isa, kami pun nak begitu, kami pun nak begitu.
Soalnya anak murid paling rapat tuan-tuan. Hawariyun ni 12 orang. Sahabat-sahabat yang paling rapat dengan Nabi Isa AS. Macam mana para sahabat Rasulullah yang rapat dengan Nabi SAW. Lalu Nabi Isa kata, ta'al, mari. Masuk. Mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Apa Nabi Isa tengok? Seorang-seorang yang masuk tepi pantai, seorang-seorang yang masuk tepi laut, seorang-seorang tenggelam. Senyum Nabi Isa AS. Berenang, ada yang hampir lepas, hampir lemas, berenang balik semula balik ke pesisir pantai. Lalu Nabi Isa jalan ke pesisir pantai. Tuan-tuan hadirin Allah, hadis ini hadis sahih. Ni tuan-tuan, ni bab yakin ni. Bab yakin, bab akidah, bab iman. Kita nak tengok hebat ni iman para sahabat ketika mereka menerima cerita Nabi SAW. Wa basyiril ladina amanu. Sehingga Allah sebut berita gembira untuk mereka orang-orang beriman yang ini di kalangan para sahabat. Berita gembira untuk mereka. Allah Akbar. Ketika Nabi Isa nampak mereka tenggelam, lalu mereka berenang ke tepi. Nabi Isa ke tepi pantai, lalu salah seorang Hawariyun berkata, wahai Nabi Allah Isa, kami dah baca dah bismillah, kami dah sebut dah kalimah Allah, tapi kenapa kami masih tenggelam? Kami masih tenggelam, wahai Nabi Allah Isa. Kenapa tenggelam lagi ni? Tak boleh macam kau. Macam mana kau boleh berdiri atas air, wahai Nabi Allah Isa? Dan Nabi Allah Isa kata apa? Nabi Allah Isa duduk tepi pantai. Nabi Isa kaut tanah di tepi pantai, izin Allah. Tuan-tuan, ni kita cerita tentang Nabi. Nabi yang bukan memiliki karamah, tapi Nabi yang memiliki mukjizat. Apa tu mukjizat? I'jaz. Apa tu i'jaz? Perkara yang bertentangan dengan akal manusia. Dengan izin Allah, ketika dia ambil kedua-dua tangan, daripada dua tangannya Nabi Allah Isa kata, wahai Hawariyun, lihat apa yang ada di kedua tangan aku. Izin Allah. Di dalam kedua-dua tanah yang dipegang oleh Nabi Allah Isa, di sebelah kanannya terisi dengan emas. Ada sedikit emas. Lalu di sebelah kirinya terisi dengan batu-batuan yang diselaputi dengan tanah-tanah dan pasir-pasir pantai. Lalu Nabi Isa berkata, wahai Hawariyun, lihat apa yang ada pada tangan aku. Lalu Hawariyun berkata, ya Allah, wahai Nabi Allah Isa, tentulah di kananmu ada emas dan di kirimu ada batu, wahai Nabi Allah Isa. Wahai Hawariyun, ada soalan aku untuk kalian. Daripada kedua-dua perkara yang aku pegang ini, benda yang aku pegang ini, mana satu yang membuatkan engkau kagum? Subhanallah. Hawariyun jujur tuan-tuan. Kita nampak emas dengan batu, mana kita kagum? Emas lah. Batu nak buat apa? Tak cukup nak buat rumah. Tapi emas betul. Sebutir pun berharga betul. Jual balik harga emas tengah naik sekarang ni betul. Hawariyun jawab, tentulah emas, wahai Nabi Allah Isa. Tuan-tuan, apa jawab Nabi Allah Isa? Disebabkan dalam hati kalian masih ada dunia, kalian tidak akan mampu buat sebagaimana apa yang aku buat. Subhanallah. Dalam hati kalian masih ada cinta terhadap harta dunia. Selagi itulah terhijab mata hatimu dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Laulal ibni Adam, kalaulah setiap anak Adam itu memiliki yakin sebesar butir gandum sekalipun, masya'alal ma, sudah pasti dia akan mampu untuk berdiri di atas air. Allah. Hadis Nabi sebut, andaikan anak Adam memiliki iman, yakin sebesar zarah atau sebesar biji gandum min syairah, sudah cukup untuk buatkan dia berdiri di atas air. Jadi tuan-tuan, kita ni iman besar mana tuan-tuan? Kalau berdiri dekat laut asyik tenggelamnya, belum cukup yakin tuan-tuan. Kita masih belajar untuk yakin. Kita masih lagi pada makam pertama, innat tariqal mujahadah, paksa diri untuk yakin pada Allah. Kalau betul kita yakin tuan-tuan, kita lazat dengan solat berjemaah. Kalau kita betul yakin tuan-tuan, kita lazat dengan majlis ilmu. Kalau kita betul-betul yakin tuan-tuan, kita lazat dengan solat sunat.
Kalau kita betul-betul yakin, tuan-tuan, kita lazat dengan sedekah. Sebab apa? Semua itu tak mampu kita laksanakan dengan ikhlas dan istiqamah, melainkan kita ada yakin. Al-yakin la yazulu bisyak. Kerana dengan yakin saja boleh membunuh syak wasangka. Syak itu datang daripada siapa? Datang daripada iblis dan syaitan. Inna syaitanya jathimun ala qalbika ibni Adam. Kerana syaitan itu dia tak mampu masuk dalam dada, dia tak mampu masuk dalam hati, tapi dia akan berada di kelilingin kalbu anak Adam. Idza kana zakarallah, apabila anak Adam itu hatinya sentiasa terpaut pada Allah, khannas, syaitan akan lari. Wa idza kana ghafala, tapi apabila mereka lupa dengan Allah, waswas, syak akan datang kembali. Sebab itu para sahabat hebat, sebab yakin mereka. Saya kongsikan kisah Nabi Isa ini untuk kita renung, hadirin mati Allah sekalian, sejauh mana kadar iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jauhnya, tuan-tuan. Tu yang kita nak dengar kuliah pun kita rasa malas tu, tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak yakin majlis ilmu ni. Nabi kata illa nazalas alaihimus sakinah wa ghiyashhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau orang yakin dengan 3 benda yang Nabi sebut ni, mereka tak akan lepaskan kuliah ilmu. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, majlis membaca Quran, majlis membaca hadis, mengingat tentang Allah, menyebut kebesaran Allah, menyebut kemuliaan Rasulullah, yang pertama Allah berikan apa dia? Ketenangan dalam hati. Tapi siapa nak yakin? Allah. So, mereka sangka bahawa dunia boleh berikan mereka tenangan. Mereka sangka bahawa dengan hidup gembira boleh buatkan mereka tenang. Akhirnya mereka mencari Allah. Kalau mereka yakinlah bahawa orang yang duduk dalam majlis ilmu ini wa ghiyashumur rahmah, Allah sedang pakaikan rahmatnya, nescaya mereka takkan bangun daripada majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang yakin bahawa mereka tahu kalau dalam majlis ilmu Allah sebut nama mereka, nama mak bapak mereka, nama adik-beradik mereka, mereka takkan bangun daripada majlis ilmu. Tapi kenapa kita jauh? Tidak ada yakin. Allah. Kita tak yakin yang solat boleh selesaikan masalah. Kita tak yakin bahawa Quran boleh beri ketenangan. Kita tak yakin bahawa Quran asy-syifa'u lima fis sudur. Kita tak yakin Quran boleh beri ubat dalam hati kita. Kita tak yakin bahawa zikir boleh berikan kita kelapangan dada. Kita tak yakin bahawa sedekah boleh ubat penyakit-penyakit kita. Kita tak yakin. Tapi orang-orang yang beriman, hadirin hadirat yang hadir di dalam masjid hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita yakin. Amin ya Allah. Kita tak nak sekadar iman pada zahir kita. Kita tak nak iman pada zahir kita, tapi dalam hati kita sebenarnya tak yakin dengan Allah. Itu sama dengan orang yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah syarat untuk berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Rasulullah, kami ada satu soalan. Kami nak tanya pada engkau ya wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, fi man najatu ghada. Siapakah orang yang akan selamat di hadapan Allah? Tuan-tuan, apa jawab Nabi? Nabi tak jawab salat. Nabi tak jawab puasa. Tapi Nabi SAW jawab apa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alla tukhadi Allah. Jangan tipu Allah. Tuan-tuan, hadis ni berat ni. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sifat orang munafik, mereka tipu Allah, sedangkan mereka terlupa, mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Allah. Apa Nabi kata? Allah tukhadi' Allah, jangan tipu Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nukhadi' Allah? Macam mana tu tipu Allah? Apa yang kau maksudkan sebagai macam mana menipu Allah tu, macam mana ya Rasulullah? Terangkan ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW jawab apa? An ta'amala bima amarakallahu wa turidu bihi ghaira wajhillah. Kamu tipu Allah apabila kamu melakukan ibadah bukan kerana Allah. Subhanallah.
Tuan-tuan, kita cek, kita periksa balik semula. Kita buat ibadah, kita zikir, kita baca Quran sebab apa semuanya? Apakah sebab kita nak murah rezeki? Apakah sebab kita nak anak semata-mata? Apakah sebab kita nak naik pangkat dan jawatan? Kalau itu yang kita buat, kita sedang menipu Allah. Tuan-tuan, apa Nabi kata? Orang-orang yang menipu Allah ini, nanti di hari akhirat nanti, wa innal murai yunada yaumal qiyamah. Bila hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah dengan 4 gelaran. Allah, takut tuan-tuan. Orang yang tipu Allah dalam ibadahnya, saya kuliah bukan kerana Allah, saya sampaikan ilmu bukan kerana Allah, nanti ke akhirat Allah akan panggil saya dengan 4 kalimah ini. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita luruskan niat, luruskan yakin, semua yang kita buat lillahi ta'ala. Allah, semua Allah. Orang suka, orang tak suka, itu bukan harapan kita. Harapan kita, Allah suka. Orang lihat, orang tak lihat, itu bukan matlamat kita. Matlamat kita buat Allah lihat. Orang seronok ke, orang tak seronok ke dengan kita, itu bukan matlamat kita. Matlamat kita buat Allah seronokkan kita. Mungkin tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang buat live ni datang bukan dibayar pun. Tapi dia datang kerana Allah, dia buat kerana Allah, kerana cinta dengan Allah. Allah balasnya dengan syurga. Amin ya Allah. Dia tak minta apa pun. Begitu juga dengan tuan-tuan yang datang masjid surau, bukan minta emas, bukan minta permata. Tuan-tuan datang untuk menunjukkan rasa taat kepada Allah SWT. Itu sahaja. Allah akan gantikan yang lebih baik di akhirat. Kita pinjamkan masa kita untuk Allah. In tuqridullaha qardan hasana. Kita pinjamkan masa kita, harta kita, apa yang kita ada untuk Allah. Allah gantikan yang lebih baik. Ini yang Allah tunjukkan pada sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in. So mereka yakin dengan kalimah ini. Apa Nabi SAW kata? Wa innal murai yunada yaumal qiyamah. Orang yang tipu Allah di dunia, dia beramal bukan kerana Allah, dia tak yakin pun sebenarnya dengan Allah. Lisan dia kata Allah bagi rezeki, Allah bagi rezeki, tapi dalam hatinya masih dia kata bahawa pekerjaan dia yang bagi rezeki, sijil dia yang bagi rezeki, kepandaian dia yang bagi rezeki. Sebenarnya dia sedang tipu Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya cakap ni untuk diri saya ni. Untuk diri saya. Supaya tercabut sifat itu. Jangan rasa hebat, wahai Zuhairi. Macam tu ibadat. Jangan rasa hebat. Semua ni Allah boleh ambil bila-bila masa. Semua ini kerana Allah yang beri. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang sahabat miliki. Sebab sahabat takut apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi kata apa? Yunada yaumal qiyamah. Dia akan dipanggil dengan 4 perkataan. Ala ru'usil khalaiq bi arba'atil asya. Dia akan dipanggil dengan 4 gelaran. Bagi orang yang hidup di dunia, dia buat amal bukan kerana Allah, tapi untuk dunia, untuk kemasyhuran, untuk pujian, untuk manusia. Dia akan dipanggil dengan 4 gelaran. Apa dia tuan-tuan? Ya kafir. Tuan-tuan, Allah, takut saya baca hadis ni tuan-tuan. Ya kafir. Ustaz, kita kan ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah nak beritahu, kalian kufur dengan iman yang aku bagi. Subhanallah. Ya kafir. Ya fajir. Ya ghadir. Ya khasir. Wahai sang kafir. Wahai orang yang menipu. Wahai orang yang rugi. Wahai orang yang tersesat, fujur. Kalian khalidina fiha abada finnar, selamanya dalam neraka jahanam. Allahu akbar. Tuan-tuan, saya kena sebut, walaupun ni muqaddimah kuliah hari raya tuan-tuan, dah lama tak jumpa, tiba-tiba bawa keras sikit. Bukan keras, untuk saya, untuk kita, supaya kita tak lupa. Kan Allah sebut, peringatan itu berterusan. Peringatan itu adalah makanan bagi orang beriman. Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetap terus beri peringatan sebab ia makanan manfaat untuk orang beriman. Ya, yang saya sebut ni tuan-tuan, yang paling dekat dengan lisan lidah saya, telinga saya. Bila kita sebut tentang yakin para sahabat, sebenarnya kita nak belajar yakin. Suatu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, bab yakin ini akan terbahagi pada 3 golongan.
Orang yang yakin ni terbahagi pada 3 golongan. Pertama, akan dia masuk pada kategori orang yang paling hebat, dipanggil sebagai maqam haqqul yakin. Siapa mereka? Itulah para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Di dunia lagi Allah dah buka akhirat untuk mereka. Allah dah buka syurga, neraka, akhirat, yaumil mahsyar untuk mereka. Ini para nabi dan rasul saja yang dapat. Ada golongan yang kedua yang kita boleh dapat, insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Yang ini maqam ainul yakin. Dia dah nampak apa tu yakin. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salihin, para sadiqin, para syuhada, para salihin, iwal mursalin. Allah Akbar. Mereka dah nampak dengan yakin. Tapi kita ni kat mana, tuan-tuan? Imannya celam-celup, yakinnya turun naik. Kita masih lagi pada ilmu yakin. Nampak hasil, baru percaya. Sedekah RM10, besok Allah balas 100. Oh, betul lah, sedekah Allah ganti lebih baik. Allah tak ganti-ganti 10 tahun. Apa kita kata? Tuhan hina aku dah sedekah ni, tak ganti pun. Mana ayat in tuqridullaha qardan hasanah? Tuan-tuan, ini sifat kita. Innal insana khuliqa halu'a. Memang ini sifat kita. Kalla innal insana la yatgha. Memang selalu lupa Allah. Bila diberi nikmat, Allah. Ingat Allah. Bila diuji sedikit, lupa Allah SWT. Ketika ini hadirin mati Allah, apa yang kita faham? Yang pertama, kenapa para sahabat hebat pada yakin? Sebab mereka sentiasa menzikirkan kalimah kematian. Itu je. Ada seorang sahabat, ni baru nak masuk cerita, tadi mukadimah, tuan-tuan. Baik, boleh? Ada seorang sahabat, dia masuk Islam pada bai'ah Aqabah yang pertama. Dia masuk Islam bukan di tangan Rasulullah. Dia masuk Islam di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Mus'ab bin Umair? Orang pertama, da'i pertama yang Rasulullah hantar pergi ke Madinah, dakwah di Madinah. Kenapa? Sebab Mus'ab bin Umair seorang sahabat yang kalau dia buka mulut, semua orang terpesona. Dia pandai berbicara, dia pandai berpidato, dia pandai bersyarah. Ini Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan nak cari anak macam ni, kena doa supaya dapat seperti Mus'ab bin Umair. Pandai bersyarah. Sehingga kan sahabat kata, kalau kami lihat dia buka mulut dia, kami lihat ada cahaya-cahaya yang keluar di gigi-giginya Mus'ab bin Umair. Allah. Sebab gigi Mus'ab bin Umair ni dia jarang-jarang. Kalau kita gigi tu jarang-jarang kan. Ini Mus'ab bin Umair. Seorang sahabat ini dia masuk Islam bukan calang-calang, umur 18 tahun. Siapa dia? Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Mu'az bin Jabal sampai mati orang kenal wajahnya yang sangat mempesona, matanya tak pernah lepas daripada celak dan giginya putih indah. Itulah Mu'az bin Jabal. Dia masuk Islam umur 18 tahun di tangan Mus'ab bin Umair. Bila dia tahu bahawa Nabi nak pergi Madinah dari Mekah, dia bawa gerombolan orang-orang Ansar dari Madinah pergi ke jumpa Nabi di bawah Bai'atul Ridwan, di pokok Ridwan, dan dia menyaksikan berapa puluh lagi sahabat yang Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu dia sangat dekat dengan Nabi. Dia orang Madinah, dia orang Ansar yang sangat sayang dengan Nabi. Dan Mu'az bin Jabal lah sahabat yang pernah disebut oleh Nabi, ya Mu'az bin Jabal. Satu hari dia duduk dengan Nabi, Nabi tengok dia, Nabi kata, ya Mu'az bin Jabal, ta'al. Dia jawab, labbaika wa sa'daika. Aku menyambut panggilanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Ya Mu'az bin Jabal, labbaika wa sa'daika. Aku sambut panggilanmu wahai Rasulullah. Ya Mu'az bin Jabal, 3 kali Nabi panggil. Tuan-tuan, Nabi kalau sebut satu benda 3 kali, bermaksud benda itu sangat berat. Bila Nabi sebut tentang orang-orang yang menukar jantina, orang-orang yang melakukan seks secara luar tabi'i di zaman kaum Nabi, Nabi Lut AS, Nabi ulang 3 kali, la'anallahu qaumil Lut, la'anallahu qaumil Lut, la'anallahu qaumil Lut. Allah sebut, Nabi sebut begitu berat. Tapi bila Nabi sebut sahabat dengan 3 panggilan, ada sebab. Lalu Mu'az kata, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku menerima panggilanmu wahai Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, wahai Mu'az, Allah. Kita berhenti seketika boleh?
Boleh Tuan Haji? Kita berhenti seketika, kita sambung bulan depan insya-Allah cerita ni. Kita sambung selepas azan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد والصلاة والفضيلة والشرف والدرجة على الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita sambung sedikit lagi bicara kita pada malam ini tentang kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam konteks bagaimana kehebatan keyakinan para sahabat di dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala yang kita kagum sehingga Nabi puji mereka sebagai umat yang terbaik pada kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah puji, itu bermaksud satu keredaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa doa redha Nabi, tapi kita tak tahu lagi kita dapat redha Nabi atau tidak.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita doa kalimat itu supaya Nabi redha dengan kita. Nabi terima kita sebagai umat dia. Tapi kita tak tahu lagi Nabi terima atau tidak, betul? Nabi sayang, Nabi tunggu kita atau tidak, betul? Tapi para sahabat mereka belum mati, Nabi dah redha mereka. Nabi dah terima mereka. Nabi dah sebut mereka. Bahkan Nabi dah puji mereka. Rajulun min ahlil jannah. Orang-orang yang menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab apa? Bil yakin waz zuhud. Mereka ada sifir yang hebat, mereka ada formula yang hebat. Ya, ini mereka sangat yakin ketika mereka menerima ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal masuk Islam 18 tahun. Tonton 18 tahun. 18 tahun apa yang boleh dibuat oleh seorang budak, betul? Satu orang remaja yang masih lagi tercari-cari kehidupan dunianya, masih lagi mencari-cari laluan-laluan kehidupannya. Tapi Muaz bin Jabal dah nampak. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Wa'alamuhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Kalau kalian nak tahu orang yang paling pakar dalam bab halal haram dalam Al-Quran, Muaz bin Jabal adalah orangnya. Subhanallah. Sehingga Nabi pernah sebut, Ya Muaz bin Jabal, Ya Muaz bin Jabal. 3 kali Nabi ulang. Apa Nabi nak sebut dengan Muaz? Nabi nak sebut satu perkataan je. Uhibbuk ya Muaz. Aku sayang kau wahai Muaz. Allah. Tuan-tuan, hidup lagi Nabi dah sebut Nabi sayang dia. Izin Allah, Muaz bin Jabal hidupnya panjang, tak terlalu panjang. Dia masuk Islam umur 18 tahun. Dia meninggal dunia umur 38 tahun. Allah. Umur saya 36. Umur Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal 38. Kalau ikut sifar Muaz, 2 tahun lagi. Subhanallah. Dah sedia belum tuan-tuan? Dah sedia belum? Tapi Muaz tak sempat meninggal zaman Nabi. Dia ikut perang Nabi. Sebab dia beriman di awal-awal Nabi hijrah. Di awal-awal Bai'ah Aqabah yang pertama di tangan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, dia sempat ikut semua perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, semua dia ikut. Tapi dia tak sempat dapat syahid fi sabilillah. Dia tengok seorang-seorang, berpuluh-puluh, ratusan, ribuan sahabat yang gugur dalam perang-perang, tapi Muaz bin Jabal tak dapat. Allah pelihara Muaz bin Jabal sebab Muaz bin Jabal al-ulama min sahabah. Ulama di kalangan para sahabat. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata apa? Istaqri'ul Quran min arba'ah. Kalau kalian nak belajar Quran, wahai para sahabat, ambillah ilmu Quran daripada 4 orang sahabat ini. Allah. Nabi sebut siapa dia? Min Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, pakar ilmu tafsir. Ibn Mas'ud pernah kata apa? Tidak ada satu huruf pun yang aku tak tahu tafsirannya daripada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, ni mahal ni ilmu Al-Quran. Bila Allah pilih mereka jadi ahlul Quran, Allah sangat mencintainya. Nabi sebut apa? Yang pertama Ibn Mas'ud, kalau nak ambil ilmu Quran, ambil daripada 4 orang sahabat ini. Yang pertama min Ibn Mas'ud. Yang kedua Wasallim maula Abi Khuzaifah. Yang ini pembantunya Sayyidina Huzaifah. Yang kedua, yang ketiga Ubay radhiyallahu anhu. Ubay radhiyallahu anhu. Dan yang keempat wa Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Allah sebut dalam Quran, "Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina." Bila Allah dah pilih satu orang itu untuk diwariskan ilmu Al-Quran, itu tanda Allah pilih di hamba yang terbaik. Muaz bin Jabal hidupnya panjang sampai dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia wafat ketika bila? Ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tak meninggal dekat Madinah, dia tak meninggal dekat Mekah. Tapi dia meninggal di mana? Di kota Yaman. Dia meninggal di Yaman. Ketika itu Yaman dan Syria ini bersamalah satu kota yang besar, kota yang hebat. Dia meninggal bukan sebab perang, tapi dia meninggal sebab pegang janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 13 Hijrah. Tahun 11 Hijrah Rasulullah wafat, diganti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama waktu itu, Muaz pernah berjumpa dengan Abu Bakar. Setelah meninggal dunia, sahabat-sahabat ramai jumpa Abu Bakar.
Bilal bin Rabah, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud jumpa Abu Bakar nak cakap apa? Nak minta keluar dari Madinah. Kenapa nak minta keluar? Sebab tak tahan hidup dekat Madinah setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya Muaz bin Jabal. Sebab dia kata apa? Setiap dinding-dinding bangunan di Madinah, di masjid, pintu-pintu di Madinah, di gunung-gunung Madinah, kami lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak boleh hidup, dia kata. Ini sahabat yang sangat cinta Nabi. Sedih Abu Bakar nak biarkan Muaz bin Jabal, bukan calang-calang. Al-arba'ah min al-ulama min as-sahabah. 4 orang sahabat di kalangan ulama, 4 orang ulama di kalangan sahabat yang pakar dalam ilmu Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umat aku yang paling lunak hatinya, yang paling penyayang jiwanya, itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kalau nak jadi orang baik, rujukan terbaik Abu Bakar. Nak jadi orang yang hatinya lembut, yang kuat menangis, jadi Abu Bakar. Abu Bakar dia tak boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, Allahu Akbar, awal sampai akhir nangis. Itu Abu Bakar. Sampaikan Nabi nak wafat 12 Rabiul Awal, hari Isnin subuh, Rasulullah panggil, ya Aisyah, suruh bapakmu jadi imam. Tak nak. Apa Aisyah kata? Wahai Rasulullah, amma ta'rifu, tidakkah engkau tahu yang bapak aku kalau dia jadi imam dia nangis? Tapi akhirnya dia jadi imam juga, subhanallah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebut sebagai orang yang paling menyintai, menyayangi umat ini, itulah Abu Bakrin. Wa ashadduha fid dinillahi, orang yang paling keras dalam bab urusan agama. Tak payah tanya tuan-tuan, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau salah, tak ada pilihan, mati ataupun cacat seumur hidup. Tu Umar, garang. Kalau tuan-tuan ada sifat garang, jadikan Umar sebagai rujukan. Garang bertempat. Garang untuk agama Allah. Garang untuk angkat syiar agama Allah. Nabi sebut, wa asdaquha hayaan. Orang yang paling sifat malunya sampai malaikat pun malu dengannya, itulah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nabi gambarkan sahabat ni, tuan-tuan. Kenapa Nabi gambarkan begini? Nabi nak kita ada rujukan. Nabi nak kita ada rujukan. Setiap daripada kita yang hadir di Masjid Surau ni ada personality yang berbeza, betul? Tak semua orang yang hatinya lembut, tak semua orang yang suka nangis. Ada orang yang memang dia keras, ada orang memang dia pemaaf, ada orang memang sifat dia suka tersenyum, ada orang memang dia senyum pun macam dia marah. Dia tak senyum, tapi dia senyum, dia kata, tapi muka macam marah. Itu memang manusia, sifat dia begitu. Allah nak suruh kita apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal, complement each other, saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab tu Nabi gambarkan. Lalu Nabi kata apa? Wa'alamuhum bil halali wal haram, Muaz bin Jabal. Tapi kalau dalam bab hukum hakam, halal dan haram dalam urusan agama ini, yang paling faqih itulah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa afraduhum Zaid, dan orang yang paling memahami ilmu, pakar dalam ilmu faraid, ilmu kira-kira muamalat, siapa dia? Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kelima, walikulli ummatin amin wa aminun hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan orang yang paling menjadi manusia kepercayaan kepada umat, itulah Ubaidah ibn Jarrah. Ubaidah ibn Jarrah dengan Ubadah bin Samit, Muaz bin Jabal hidup sezaman. Hidupnya panjang. Kita cerita pasal Muaz bin Jabal, macam mana dia wafat. Ini kita nak cerita pasal yakin, tuan-tuan. Ketika tahun ke-11 selepas Nabi wafat, diganti dengan Abu Bakar, antara sahabat yang minta izin untuk keluar daripada Madinah, tak sanggup lagi duduk dekat kota Madinah, bukan tak sayang Madinah, bukan. Jangan salah faham, bukan sebab dia tak cinta Rasulullah lagi, bukan. Anas bin Malik dia cuba keluar. Bilal bin Rabah dia cuba keluar. Sebab apa? Dia tak tahan. Bilal bin Rabah kata apa? Setelah wafatnya Rasulullah, maka terhentilah azannya Bilal bin Rabah. Allah. Tu sahabat Nabi sayang dengan Nabi SAW. Muaz bin Jabal minta izin dan dia kata apa? Wahai Abu Bakar, seumur hidup aku ikut Rasulullah, Allah tak izinkan aku syahid. Tuan-tuan, dah yakin tuan-tuan nak mati syahid?
Bukan calon-calon orang, tuan-tuan. Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai pak cikku, dia muda. Abu Bakar dah tu. Wahai pak cikku, dalam semua hidup aku ikut Rasulullah, aku tak pernah mati syahid, aku nak sangat mati syahid. Orang yang mati syahid bighairi hisab, tidak akan dihisab oleh Allah SWT. Tak akan ada soal jawab daripada Allah. Lalu Abu Bakar kata, kalau begitu pergilah ke bumi Yaman. Di sana sedang ada jihad fi sabilillah. Tapi ketika itu hadirin mati Allah, ketika Muaz bin Jabal siap-siap dengan dia, isteri dia, dengan anak-anaknya, ada sahabat yang halang. Ada sahabat yang halang, kata, wahai Muaz, jangan pergi. Engkau ni orang yang menulis Al-Quran, menghafal Quran, yang paling faham dalam agama ni. Kalau kau mati, hilang kami ilmu agama ni. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok dalam sirah, sahabat yang alim, mereka jarang berada di medan depan dalam pasukan perang, betul? Sebab apa? Nabi sangat jaga supaya tak hilang sumber ilmu. Kalau hilang penghafaz-penghafaz Quran, sebab itu Abu Bakar sangat sedih bila ada puluhan sahabat, 70 sahabat yang meninggal, yang mati dibunuh oleh Musailamah Al-Kadzab di Yamamah waktu itu. Abu Bakar sangat sedih sebab sahabat ini mereka mengumpul wahyu. Mereka simpan wahyu dalam hati mereka, dalam dada mereka. Mereka ini adalah hamilatul Quran, orang yang mengandungkan Al-Quran. Subhanallah. Dan ketika sahabat berkata, wahai Muaz, jangan pergi Yaman, bukan sebab perang. Perang kami tahu engkau dah handal, nak pergilah perang. Tapi Yaman sekarang ini sedang berlaku satu wabak ta'un anwas. Tuan-tuan, dalam kitab sirah Alam An-Nubala sebut apa? Dalam kitab Bidayah wan Nihayah sebut apa? Kematian ta'un, wabak ta'un anwas di Yaman membunuh sehingga 25 hingga 30 ribu sahabat. Allah, ramai ini. Maksudnya wabak yang sangat besar. Sebab mereka pernah dengar Nabi ketika hidup, mereka pernah dengar Nabi sebut, kalau satu tempat itu berlaku wabak, maka jangan masuk. Jangan masuk. Sebab bila masuk akan menyukarkan lagi keadaan. Yang berada dalam kawasan wabak, jangan keluar, betul? Tapi apabila Muaz bin Jabal buat keputusan, bukan dia saja, dia, isteri dan anak-anak lelaki dia kata, tak, kami tetap nak masuk. Sebab kami berpegang bahawa ada beberapa tanda mati syahid, salah satunya mati dalam keadaan wabak. Tuan-tuan, jangan buat kerja. Yang cakap ni sahabat, bukan kita ni. Kita tak mampu. Kita jangan memandai-mandai. Nanti kalau kita masuk juga dalam kawasan wabak, takut nanti kita kena wabak, akhirnya kita kata apa? Tuhan hina aku, Tuhan hina aku. Tuan-tuan, kita bukan sahabat. Sahabat dia masuk dengan yakin. Sebab apa? Najaa awwalu hadhil ummah bil yakin waz zuhud. Mereka dah tak ada dunia dalam hati, dah tak ada manusia dalam hati. Hati mereka hanya Allah SWT. Masuklah dia dalam Yaman. Berlaku ta'un anwas. Ketika itu 30 ribu orang meninggal dunia di situ. Ketika dia sampai di Yaman, ketika itu yang menjadi gubernur di Yaman adalah Sayyidina Amr bin Al-As. Sayyidina Amr bin Al-As ni juga sahabat Nabi, tuan-tuan. Dia sedang khutbah hari Jumaat. Dalam khutbah tu dia sebut apa? Sesungguhnya ta'un ini kotor. Sesungguhnya ta'un ini azab dari Allah. Sesungguhnya ta'un ini azabu yab'usullahu ala man yasha, adalah azab. Ketika Muaz bin Jabal dengar kalimah daripada Amr bin As, dia tak puas hati. Lepas daripada khutbah dia bangun. Dalam riwayat kata dalam khutbah dia bangun, tuan-tuan. Ni sahabat. Dia kata apa? Wahai Amr bin As. Tuan-tuan, Amr bin As juga sahabat hebat, Muaz bin Jabal juga sahabat yang hebat. Allahu Akbar. Ni sahabat yang dijanjikan syurga. Lalu ketika dia berkata, wahai Amr bin As, aku dengar dengan mata kepala aku sendiri, dengan telinga aku sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Benar, annahu azabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Benar bahawa ta'un, wabak yang menular adalah azab daripada Allah. Tapi kau lupa ke Rasulullah sebut, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, bahawa wabak yang menular adalah rahmat bagi orang beriman. Subhanallah. Tuan-tuan, yakinnya para sahabat dengan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah, umur 38 tahun, Allah Subhanahu taala uji dia dengan mati dalam keadaan menanggung seksa wabak tahun ini.
dengan dia redha, dia tak mati di medan perang, dia tak mati disebabkan tombak, disebabkan pedang, tapi dia mati disebabkan wabak yang menular. Bukan dirinya sahaja, bahkan dia, isteri dan semua anak-anak lelakinya syahid fi sabilillah. Kenapa dia berani? Sebab ia yakin. Penutup malam ini, jadi Ustaz, macam mana saya nak yakin Ustaz? Baik, kita sambung sedikit hadis sikit je. Bila Nabi sebut kejayaan di kalangan umat terawal, di kalangan umat aku kerana mereka yakin dan zuhud, Nabi tutup hadis ini, wa yahliku akhiru, keburukan, kemudaratan hadhil ummah, di kalangan umat terakhir di umat aku, sebab mereka tak ada yakin. Kenapa mereka tak ada yakin? Sebab dalam hati mereka ada dua penyakit ini. Wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhul wal amal. Apa dia? Mereka tak dapat yakin yang sepenuh-penuhnya sebab dalam hati mereka ada sifat bakhil dan dalam hati mereka ada sifat panjang angan-angan dengan dunia. Allah Akbar. Buang dua sifat ini, buang sifat bakhil, buang panjang angan-angan dengan dunia, Allah hantarkan sifat yakin. Itu formula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini buat kita merenung panjang. Banyak lagi kisah nak kongsi. Kita nak cerita tentang Abu Dujanah, kita nak cerita tentang kisah Hanzalah bin Abu Amir, tapi nanti kita jumpa pelan-pelan, kita akan masuk. Ustaz, kenapa cerita sirah sibuk cerita pasal sahabat? Sebab bila cerita pasal sirah Nabi SAW, kita kena cerita siapa orang yang berdamping dengan Nabi SAW. Sebab kita nak jadi Nabi takkan mampu. Nabi pada makam hakul yakin. Nabi daripada makam yang Allah sendiri dah ampunkan dia. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Allah sebut dalam Quran. Kita tak mampu jadi Nabi, tapi Nabi tinggalkan 144,000 sahabat. Mi'at arba'a wa arba'un alfin. Untuk jadikan panutan, contoh tauladan terbaik untuk kita pilih. Antara mereka siapa yang terbaik dalam hidup kita? Bukan yang terbaik, semuanya terbaik. Siapa yang mampu untuk kita contohi dalam kehidupan ini? Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Mudah-mudahan Allah hadirkan sifat yakin itu dalam hati kita dan kita menjadi orang yang benar yakin dengan setiap janji dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang indah semua daripada Allah, yang lemah dan kekurangan datang daripada diri saya sendiri dengan izin Allah. Saya mohon maaf di atas kesilapan, kekurangan dan kejahilan diri saya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini menambahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT, menghadirkan rasa cinta kita untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu dan muzakarah ilmu seperti ini. Amin insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika ta'atik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كله لا إله إلا أنت. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu